Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mun. Salahi sya'ni zahira wa batina fi dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair. Lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah. وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa mengurnia serta melimpahkan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atas diri kita semua ini kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita menjadi hamba yang berkekalan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dapatlah juga kita menjauhkan diri daripada segala perkara-perkara kemaksiatan dan kemungkaran yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, dengan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala ini juga dapatlah kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini, seperti mana malam-malam yang sudah, bagi mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimatuz Zahra. Dan malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kitab Ibanah wal Ifadah pada membicarakan tentang hukum hakam haid, nifas dan istihadah bagi orang perempuan. Siapa yang memiliki kitab, kita boleh buka pada muka surat 112. Muka surat 112 bab yang ke-8. Yang mana bab yang ke-8 ini merupakan bab yang terakhir dalam kitab ni. Bab yang ke-8 ini merupakan bab yang terakhir. Jadi bab yang ke-8 ini dia membicarakan tentang istihadah dalam nifas. Bab yang ke-8 ia membicarakan tentang istihadah dalam nifas. Kalau bab yang ke-7 sebelum ini kita berbicara tentang istihadah dalam haid. Jadi bab yang ke-8 ini membicarakan tentang istihadah dalam nifas. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 112. Okey, 112 bab yang ke-8. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-8.
Jadi bab yang ke-8 ini ada lebih kurang 7 pecahannya lagi. Dalam bab yang ke-8 ini ada 7 fasal lagi yang akan kita bincangkan, iaitu berkenaan tentang mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, mu'tada mumayyizah, mu'tada ghairu mumayyizah, mutahayyira mutlaqa, mutahayyira zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi, dan yang terakhir mutahayyirah zakiratun lil adadi nasiyatun lil waqti. Kalau ikut pada nama bab, dia serupa seperti mana kita membicarakan bab istihadah dalam haid sebelum ni. Cuma nanti dia akan berbeza pada bilangan hari lah. Okey, baik, kita lihat pada muka surat 112, bab yang ke-8. Kita telah mengetahui bahawa sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Sebanyak-banyak nifas bagi perempuan itu ialah 60 hari. Kalau kita kata nifas, maksudnya apa? Darah yang keluar setelah kosong rahim daripada janin ataupun daripada anak. Itu namanya darah nifas, darah yang keluar selepas kosong rahim. Adapun darah yang keluar sebelum daripada kosong rahim ataupun darah yang keluar ketika mengiringi kelahiran, itu tak dinamakan sebagai darah nifas. Jadi darah nifas ni merupakan darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kelahiran. Jadi sebanyak-banyak nifas berapa? 60 hari, 60 malam. Kebiasaan bagi nifas 40 hari, 40 malam. Dan sedikit-dikit ataupun tempoh yang paling sedikit nifas itu adalah selahzah, yakni sedetik, seketika. Setitik darah keluar seketika, maka itu dihukumkan nifas juga. Okey. Jadi kita telah mengetahui bahawa sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari, 60 malam. Dan apabila darah keluar melebihi 60 hari. Darah keluar melebihi daripada 60 hari, yakni keluar melebihi daripada tempoh sebanyak-banyak nifas. Contohnya 70 hari ke, 65 hari, 75 hari, 80 hari, maka darah nifas perempuan ini telah bercampur dengan darah istihadah. Dia panggil istihadah fin nifas. Maka darah yang keluar melebihi daripada tempoh 60 hari 60 malam itu dinamakan sebagai darah nifas yang telah bercampur dengan darah istihadah. Syaratnya apa? Syaratnya dia berhubung di antara hari yang ke-60 dan hari yang ke-61, darahnya berhubung. Kalau darah tu berhenti pada hari yang ke-60, kemudian berhenti seketika, keluar semula darah pada hari yang ke-62, maka hari yang ke-62 itu tak dinamakan sebagai darah istihadah. Yang itu dinamakan sebagai darah haid ni yang baru. Jadi pada penghujung 60 hari tu kita kena jaga baik-baik lah. Kena jaga baik-baik. Kalau darah tu mutawassil, maksudnya dia bersambung 60 hari straight, 60 hari 61 tanpa berlaku naqah ataupun berhenti, baru dinamakan darah nifas yang berhubung dengan istihadah. Adapun kalau pada hari yang ke-60 tu darahnya berhenti, kemudian keluar semula darah pada hari yang ke-61 ataupun hari yang ke-62, maka darah itu tidak dinamakan lagi sebagai darah istihadah, tetapi dinamakan sebagai darah haid ni yang baru. Okey. Jadi maka darah nifas perempuan ini telah bercampur dengan darah istihadah. Okey, maka telah bercampur dengan darah istihadah. Oleh itu, hukumnya sama seperti hukum perempuan berhaid yang melebihi darahnya 15 hari. Maka hukumnya sama seperti perempuan yang haid, darahnya keluar melebihi daripada tempoh maksima bagi haid, iaitu 15 hari 15 malam. Sama hukumnya, iaitu perempuan yang mengalami istihadah, haid dalam istihadah dalam haid ataupun istihadah ataupun haid yang berhubung dengan istihadah.
Jadi hukumnya sama seperti perempuan berhaid yang melebihi darahnya 15 hari, 15 malam. Dan wajib dikembalikan hukumnya, yakni hukum perempuan yang keluar darah melebihi daripada 60 hari, 60 malam ni, kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan mustahadah. Maka wajib dikembalikan kepada 7 kumpulan. Seperti mana berlakunya kepada perempuan-perempuan yang haid, maka berlaku jugalah kepada perempuan yang nifas, kemudian darahnya melebihi daripada 60 hari 60 malam. Okey, itu kita kena ingat. Baik. Jadi hukumnya dikembalikan kepada salah satu daripada 7 gambaran perempuan mustahadah. Apa dia? Iaitu yang pertama, mubtadaah mumayyizah. Perempuan yang mubtadaah mumayyizah, yakni perempuan yang baru pertama kali melahirkan. Sebelum ni dia tak pernah melahirkan, sebelum tak pernah berlaku nifas. Ataupun tak pernah melahirkan ataupun tak pernah berlaku nifas, maka dinamakan sebagai mubtadaah. Nanti kita akan huraikan satu persatu. Kemudian mumayyizah, sama seperti keadaan mubtadaah mumayyizah dalam kategori haid. Bila kata mumayyizah ni maksudnya perempuan yang boleh membezakan sifat darah. Darah yang keluar tu melebihi daripada satu sifat, kemudian memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka dinamakan sebagai mumayyizah. Ini golongan yang pertama. Okey. Sebab tu kita kena ingat, dalam bab haid ke ataupun bab nifas ni, bila berlaku istihadah, bila berlaku istihadah, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh seorang perempuan. Ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh orang perempuan. Yang pertama apa? Langkah yang pertama yang perlu dilakukan ialah dengan melihat adakah wanita tersebut baru pertama kali keluar nifas, dia termasuk dalam mubtadi'ah ataupun sudah pernah keluar nifas, dinamakan mu'tadah. Itu langkah pertama. Dia kena tengok kategori dia tu. Dia tu perempuan yang baru pertama kali berlaku nifas dengan sebab baru pertama kali melahirkan, ataupun dia tu perempuan yang sudah pernah melahirkan, yakni pernah ada adat nifas. Kalau dia tu baru pertama kali, maka dia termasuk dalam mubtadaah. Kalau dia sudah ada adat, maka dia termasuk dalam mu'tadah. Tu kena tahu dulu. Dia kena pecahkan waktu dulu. Okey. Langkah yang kedua, dia kena perhatikan pula. Langkah yang kedua, kena perhatikan adakah darah yang keluar itu memiliki beberapa sifat ataupun satu sifat saja. Kemudian dia kena perhati darah yang keluar tu, waktu dia melihat darah nifasnya keluar tu, dia kena pastikan daripada mula keluar tu sampailah kepada beberapa waktu, sampai kepada tempoh maksima bagi nifas tu ataupun waktu berhenti darahnya, dia kena tengok ada berapa sifat bagi darahnya. Contohnya kalau dia kata dia lihat darahnya keluar 10 hari warna hitam, dia kena tanda 10 hari warna hitam kemudian berubah kepada warna apa? Warna merah pula. Kemudian kena tengok merah tu keluar berapa. Katakan keluar balik merah 10 hari contohnya. Mana dia kena lihat, kena tanda darahnya, sifat darah tu. Sama ada satu sifat ataupun 2 sifat ataupun 3 sifat. Dia kena tanda tu. Kemudian langkah yang ketiga pula, dia kena tentukan adakah dia ni termasuk di kalangan orang yang boleh membezakan di antara darah kuat dengan darah lemah, dinamakan mumayyizah, ataupun tidak dapat membezakan sifat darah. Tidak dapat membezakan sifat darah ni dengan sebab 2 perkara. Pertama, darah yang keluar dengan satu sifat saja, dan 2, darah yang keluar itu tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, maka dia termasuk dalam golongan ghairu mumayyizah. Kalau dia boleh dapatkan 3 perkara ni, maka mudah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama apa? Kena tentukan dia mubtadi'ah ke ataupun mu'tadah. Kemudian yang kedua, darah yang keluar tu berapa sifat? 1 sifat, 2 sifat, 3 sifat. Kemudian yang ketiga apa langkahnya? Dia kena tentukan sama ada dia tu termasuk mumayyizah ataupun dia termasuk ghairu mumayyizah. Baru nanti mudah untuk dia menentukan hukum-hukum yang berlaku terhadap darah yang keluar daripada kemaluannya selepas daripada kelahiran. Okey. Yang pertama kumpulan mubtadaah mumayyizah. Yang kedua mubtadaah ghairu mumayyizah.
Yang ni perempuan yang baru pertama kali berlakunya nifas, kemudian dia tak boleh nak bezakan sifat darah. Tu kita kena ingat betul-betul. Bila kata mumayyizah, ghairu mumayyizah ni dua benda yang berbeza. Mumayyizah ni orang yang ada sifat-sifat tamyiz. Darah yang keluar melebihi daripada dua sifat. Kemudian memenuhi syarat-syarat tamyiz. Kemudian kalau ghairu mumayyizah ni dua keadaan. Pertama, keluar darah satu sifat saja, merah selama 70 hari umpama contoh. Dan yang kedua, ghairu mumayyizah dengan sebab apa? Tak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Umpama contoh darah kuat keluar melebihi daripada 60 hari 60 malam umpama contohnya. Maka jadilah di golongan ghairu mumayyizah. Kumpulan yang ketiga pula mu'tada mumayyizah. Mu'tada mumayyizah ni iaitu perempuan yang sudah ada adat nifasnya. Maknanya dia sudah pernah melahirkan sekali ke, dua kali ke, tiga kali. Maknanya dia ada dah catatan kelahiran yang pertama berapa hari nifasnya. Dia boleh tahu dah. Yang kedua pula berapa hari dia melahirkan, kemudian berapa hari nifasnya, apa warna darahnya, dia boleh tanda dah. Kemudian kelahiran yang ketiga pula dia boleh tanda lagi berapa hari nifasnya, kemudian apa sifat darah dia tanda. Masuk kelahiran yang keempat dia berlaku istihadhah. Maknanya dipanggil sebagai mu'tada. Mu'tada, perempuan yang sudah ada adat nifas sebelumnya. Kemudian dia boleh jadi mumayyizah. Bila mumayyizah ni makna dia boleh bezakan sifat darahnya. Darah keluar dengan dua sifat, kemudian memenuhi syarat-syarat tamyiz. Dan yang keempat, mu'tada ghairu mumayyizah. Mu'tada ghairu mumayyizah, ini perempuan yang sudah ada adat tetapi tak boleh nak membezakan sifat darahnya. Yang kelima, mutahayyirah mutlaqah. Sama seperti mana perempuan yang mutahayyirah mutlaqah dalam bab haid. Ini perempuan yang tak ingat tempoh nifasnya dan juga tak ingat waktu keluar nifasnya. Kadar nifasnya dia tak ingat, waktu keluar pun dia tak ingat. Itu dipanggil mutahayyirah mutlaq. Kemudian kumpulan yang keenam, mutahayyirah zakiratun lil waqti nasiyatun lil adadi. Yang perempuan yang mutahayyirah, dia ingat waktu keluar. Waktu keluar darah nifas tu dia ingat, tetapi dia lupa adat dia. Berapa hari tu dia lupa. Berapa hari daripada 60 hari tu, berapa hari keluar darah tu dia tak ingat. Tapi dia ingat waktu keluar tu bila. Ketika lahir ke ataupun 5 hari selepas kelahiran ke, tu dia ingat. Dia ingat tu darah tu keluar. Okey, dan kumpulan yang ketujuh yakni mutahayyirah zakiratun lil adadi nasiyatun lil waqti. Okey, dan kumpulan yang ketujuh ni lawan bagi kumpulan yang keenam, iaitu perempuan yang mutahayyirah, dia ingat adat tapi dia lupa waktu. Adat dia ingat, nifas aku kelahiran yang sebelum ni 40 hari umpama contoh. Tapi aku tak ingat waktu mana. 40 hari tu duduk di mana aku tak ingat umpama contohnya. Dan ni satu persatu nanti dia akan terangkan. Tu 7 kumpulan perempuan yang mengalami istihadhah berhubung dengan nifasnya. Kita akan lihat huraiannya satu persatu. Huraiannya seperti mana berikut. Jadi huraian 7 bab ni akan diterangkan satu persatu selepas daripada ni. Okey. Yang pertama iaitu mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah. Kita kena ingat ni kita bicara bab nifas ni, bab haid sudah dah. Ni bab nifas. Jadi mubtada'ah mumayyizah. Maksud mubtada'ah di sini, apa maksud mubtada'ah di sini? Maksud mubtada'ah di sini ialah perempuan yang tidak pernah mengalami nifas. Perempuan yang tidak pernah mengalami nifas. Dia ada dua keadaan perempuan yang tak mengalami nifas ni. Yang pertama sebab dia baru pertama kali melahirkan. Jadi dia tak ada nifas lah sebab dia baru pertama kali melahirkan. Sebelum ni tak pernah melahirkan. Jadi bila melahirkan ada darah, maka itulah pertama kali dia mengeluarkan darah nifas selepas daripada kelahiran. Ataupun sebab yang kedua, berlakunya pertama kali nifas ni ketika awal kelahirannya ataupun sebelum daripada kelahiran ni dia pernah melahirkan. Dia pernah melahirkan ataupun dia pernah mengalami keguguran dan sebagainya tetapi tak mengeluarkan darah. Yang ni tak diiringin dengan darah nifas. Jadi maknanya dia tak pernah mengalami nifas lah.
Maknanya dia lahir yang pertama dulu ataupun dia mengalami keguguran yang sebelum ni tak mengeluarkan darah selepas jatuhnya janin tu tak ada darah, maka dia tak dihukumkan sebagai perempuan yang bernifas. Ini dua keadaan. Okey. Jadi maksud mubtadaah di sini, maksud mubtadaah di sinilah perempuan yang tidak pernah mengalami nifas. Dan maksud mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah ada yang kuat dan yang lemah. Mumayyizah tu maksudnya apa? Perempuan yang melihat darah yang keluar selepas daripada kelahirannya itu memiliki dua sifat. Sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Contohnya apa? Dia melihat darah yang keluar tu dua warna. Contohnya apa? Hitam 40 hari. Kemudian merah 30 hari. Ini dipanggil mumayyizah lah ni. Sebab ada dua sifat. Ada sifat kuat, ada sifat lemah. Sebab tu sifat bagi darah ni kita kena ingat. Turutan sifat darah. Kalau kita ingat pada bab haid dulu pun kita pernah bincang. Ada 5 warna darah yang dikategorikan sebagai warna darah haid. Okey, warna darah haid. Ada yang tanya muka surat berapa? Boleh buka muka surat 112. Muka surat 112. Kitab Ibanah tu muka surat 112. Okey. Baik. Dia boleh, mumayyizah ni maksudnya perempuan yang melihat darah ada yang kuat dan yang lemah. Darah yang keluar tu ada yang kuat, ada yang lemah. Contohnya hitam 40 hari, merah 30 hari. Mana ada dua sifat lah tu. Ada dua sifat yang kuat. Baik, darah ni dia ada 5 kategori dia, ataupun ada 5 warnanya. Okey, ada 5 warna bagi darah. Yang pertama darah hitam, kemudian darah merah, kemudian darah berwarna perang, kemudian yang ketiga darah berwarna kuning, kemudian yang perang yang ketiga, 4 dia warna kuning, yang kelima tu warna keruh. Itu di antara warna-warna bagi darah. Sama ada haid ataupun nifas, warnanya sama, lebih kurang itulah sifat darahnya. Jadi darah yang kuat, darah yang lemah tu dia boleh beza. Mana darah yang paling kuat? Darah yang paling awal. Darah hitam lebih kuat daripada merah, merah lebih kuat daripada perang, perang lebih kuat daripada kuning, kuning lebih kuat daripada keruh. Daripada darah keruh. Jadi apabila perempuan tu melihat ada darah yang kuat dan yang lemah, maka dia dihukumkan sebagai mumayyizah. Dihukumkan sebagai mumayyizah. Dan mumayyizah ni juga termasuk di kalangan perempuan yang mencukupi syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat tamyiz seperti mana yang telah dinyatakan pada bab haid dululah. Antaranya kalau bab haid tu darah yang kuat mesti cukup 24 jam. Okey, cukup 24 jam. Kemudian darah yang kuat ni tak lebih daripada 15 hari semalam. Itu dalam bab haid dulu. Adapun dalam bab nifas ni kita akan tengok apa syarat-syarat tamyiznya. Okey. Jadi hukum perempuan yang mubtadaah mumayyizah ni. Hukum perempuan yang mubtadaah mumayyizah dalam nifas ni, hukumnya apa? Darah yang sifatnya kuat adalah nifas. Manakala darah yang sifatnya lemah, walaupun lama tempohnya. Darah yang sifatnya lemah walaupun lama tempohnya dihukumkan suci, dihukumkan sebagai darah istihadah. Suci dengan masuk istihadah. Okey, sebab perempuan yang istihadah hukumnya suci. Walaupun dia tu mengalami darah tapi hukumnya suci. Dihukumkan suci sedikit atau banyak darah lemah itu. Sedikit ataupun banyak darah lemah itu keluar. Okey, dengan syarat apa? Dengan syarat darah yang kuat tidak melebihi tempoh 60 hari. Kalau darah yang kuat melebihi tempoh 60 hari, maka darah yang kuat tu tak boleh nak dihukumkan sebagai nifas, melainkan dia akan kembali kepada bab yang kedua nanti, iaitu bab ghairu mumayyizah. Okey, dia kata di sini darah yang sifatnya kuat adalah nifas, manakala darah yang sifatnya lemah walaupun lama tempohnya dihukumkan suci sedikit ataupun banyak darah itu. Lihat pada nota kaki tu dia bagi 114, dia kata ini dia panggil kaedah darah lemah nak dihukumkan suci ataupun nifas. Bagaimana darah lemah tu kita nak hukumkan suci ataupun nak dihukumkan nifas bersama dengan darah kuat. Jika darah lemah yang mendahului darah kuat keluar selama 15 hari atau lebih,
maka darah lemah tersebut serta darah kuat adalah nifas. Tetapi jika darah lemah yang datang sebelum darah kuat kurang daripada 15 hari, maka ia adalah suci. Ini dua kaedah kita kena ingat baik-baik. Dia kata apa? Kaedah dia, jika darah lemah keluar. Jika darah lemah keluar sebelum darah kuat. Dia melahirkan, ada perempuan ni dia melahirkan, keluarkan darah lemah dulu. Jika darah lemah keluar sebelum kuat selama 15 hari atau lebih. Darah lemah tu keluar 15 hari ataupun lebih, maka hukumnya nifas. Hukum darah lemah tu dihukumkan sebagai darah nifas. Contohnya, lahir hari pertama darah merah keluar. Okey, kita lihat ni contoh ni. Lahir hari pertama darah merah keluar. Berapa hari? 15 hari keluar darah merah. Kemudian diikuti oleh darah kuat. Hitam ni darah kuat. Darah kuat keluar selama berapa hari? 40 hari. Keluar darah kuat selama 40 hari, warna hitam. Habis keluar darah hitam 40 hari, diikuti dengan warna perang. Yang ni darah yang lebih lemah. Okey, darah yang lebih lemah keluar warna perang sebanyak 10 hari. Okey, keluar sebanyak 10 hari. Baik. Oleh kerana darah lemah keluar sebelum kuat selama 15 hari ataupun lebih, maka hukumnya apa? Darah merah ni dihukumkan sebagai darah nifas bersama dengan darah hitam. Jadi nifasnya berapa? 15 campur 40, jadi 55 hari. 55 hari dihukumkan sebagai darah nifas, dan 10 hari yang terakhir ini dihukumkan suci ataupun istihadah. Okey, ataupun istihadah. Okey, ini kaedah yang pertama. Kalau darah lemah keluar sebelum darah kuat lebih daripada 15 hari ataupun lebih. 15 hari cukup ataupun lebih daripada 15 hari, 20 hari ke, 30 hari ke, umpama contoh. Okey, kemudian diikuti dengan darah kuat, yang mana kedua-dua darah ni kalau dicampurkan tidak melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Maka kedua-dua darah ni dihukumkan sebagai darah nifas. Dan darah lemah yang belakang ni dihukumkan sebagai suci ataupun istihadah. Itu kaedah yang pertama kita kena ingat. Baik. Yang kedua pula, jika darah lemah keluar sebelum kuat. Maknanya dia melahirkan keluar darah lemah. Sama macam ni lah. Mana hari pertama lahir tu, baby keluar je kemudian keluar darah. Darah yang keluar tu darah yang lemah. Dia tanda darahnya warna merah contohnya. Okey. Jika darah lemah keluar sebelum kuat kurang 15 hari. Darah lemah sebelum daripada darah kuat tu keluarnya kurang daripada 15 hari, maka hukumnya suci. Darah tu dihukumkan sebagai darah suci ataupun istihadah. Contohnya kita lihat ni contoh. Bilangan hari lepas lahir keluar 10 hari darah berwarna merah. Kemudian diikuti dengan darah hitam selama 30 hari. Diikuti dengan darah hitam selama 30 hari. Kemudian baru diikuti dengan darah berwarna perang selama 30 hari. Kalau dalam keadaan ni, nifasnya yang mana? Nifasnya hanya hitam sahaja. Berbeza dengan yang ni. Kalau yang ni, nifasnya mana? Nifasnya merah dan hitam. Kemudian belakang ni dihukumkan sebagai suci dan istihadah. Adapun dalam bab yang kedua ni, kaedah yang kedua, nifasnya hanya hitam saja. Adapun merah ni suci. Dan belakang ni juga dihukumkan sebagai suci. Kenapa dihukumkan sebagai suci? Kenapa? Kerana darah lemah keluar sebelum daripada kuat tu kurang daripada 15 hari 15 malam. Sebab dia kurang daripada 15 hari 15 malam, maka darah lemah ni tak dijadikan sebagai nifas, melainkan darah lemah. Dan juga darah yang ke belakang ni juga dihukumkan sebagai istihadah. Okey, syaratnya apa? Darah keseluruhan ni keluar daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Kalau semua darah ni berkumpul dalam tempoh 60 hari 60 malam, maka kita tak bincang bab ni. Sebab apa? Yang tu hukumnya keseluruhannya dihukumkan sebagai nifas.
Hukumnya sebagai nifas. Tetapi bila berlakunya istihadah dalam nifas, sebab apa? Darah yang keluar selama 70 hari ni. Bila 70 hari maknanya melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas. Tempoh maksima bagi nifas. Jadi oleh kerana berlakunya keluarnya darah tu melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam, maka hukum darah nifas ni dikembalikan kepada tamiznya. Mana tamiznya? Hanya hitam saja dijadikan sebagai darah nifas. Darah yang mula keluar dihukumkan sebagai suci, dan darah yang belakang ni juga dihukumkan sebagai suci, iaitu sebagai istihadah. Okey, sebagai istihadah. Boleh bezakan dah dua ni. Yang ni dianggap sebagai nifas sebab darah yang keluar, darah lemah keluar sebelum kuat selama 15 hari atau lebih. Yang ni pula dihukumkan sebagai suci ataupun istihadah. Kenapa? Darah lemah keluar sebelum kuat kurang 15 hari. Yang ni keluar sebelum kuat, ini selama ataupun lebih daripada 15 hari. Okey, itu dua kaedah. Baik, yang ketiga pula kaedah darah lemah ni, jika darah lemah keluar selepas. Yang dua masalah ni sebelum. Jika darah lemah keluar selepas darah kuat, sama ada kurang ataupun lebih 15 hari, maka hukumnya suci. Macam masalah ni. Okey, jika darah lemah keluar selepas darah kuat, dia keluar tu selepas darah kuat, sama ada kurang ataupun lebih 15 hari 15 malam, maka hukumnya suci. Umpama ni lah, yang ini kurang 15 hari, yang ni lebih daripada 15 hari, maka hukumnya dihukumkan sebagai suci. Mana belah belakang tu kalau keluar kemudian tak usah bimbang. Mana keluar belakang sama ada kurang 15 hari ataupun lebih 15 hari, dihukumkan suci. Adapun kalau belah depan ni, kita kena ingat baik-baik. Kalau keluar darahnya 15 hari ataupun lebih 15 hari, maka dihukumkan nifas. Okey, kalau kurang daripada 15 hari, maka dihukumkan sebagai suci. Tu dia kata. Dihukumkan suci sedikit atau banyak darah lemak itu. Dengan syarat darah yang kuat tidak melebihi tempoh 60 hari. Syaratnya darah yang kuat ni dia tak melebihi tempoh 60 hari 60 malam. Darah bermula daripada waktu keluar. Daripada hari pertama sampai kepada hari yang 40 baru 55 hari. Maka boleh dihukumkan sebagai darah yang lemah ni dan kuat sebagai nifas. Begitu juga yang ni. Maknanya syarat dia apa? Darah yang kuat tak lebih daripada 60 hari 60 malam bermula daripada waktu kelahirannya. Bermula daripada waktu kelahirannya. Okey, diingat situ. Dan semua masalah-masalah yang terdahulu dalam masalah mumaizah ketika haid akan berlaku juga di sini. Maknanya apa masalah yang berkaitan dengan perempuan yang mumaizah dalam bab haid tu juga akan berlaku dalam bab nifas ni. Disyaratkan juga nak dihukumkan darah yang kuat tu sebagai darah nifas, disyaratkan juga sebelum datang darah kuat dan lemah tidak didahului oleh suci 15 hari atau lebih. Tu syarat yang seterusnya. Syaratnya sebelum datang darah kuat dan lemah tidak didahului oleh suci 15 hari ataupun lebih. Kenapa? Kerana jika didahului oleh suci 15 hari atau lebih, maka darah yang datang selepas itu adalah darah haid. Dihukumkan sebagai darah haid, bukan lagi darah nifas. Umpama contohnya, okey. Contohnya saya padam di sini dah. Okay. Contohnya, lahir hari pertama tak keluar darah. Selama berapa hari? Tak keluar darah selama 20 hari. 20 hari tak keluar darah. Okey, mana berlaku naqaq selepas kelahiran selama 20 hari. Selepas daripada 20 hari barulah keluar darah warna hitam selama 40 hari. Contoh ni. Bila berlaku seumpama ni, maka darah yang keluar selepas daripada 20 hari naqaq ni tak dinamakan nifas lagi. Kenapa? Ini dah masuk darah yang berlaku ni, dah termasuk dalam bab haid.
Darah haid yang bercampur dengan istihadah. Darah haid yang bercampur dengan istihadah. Itu syarat-syarat kita ingatkan, syarat suci di antara haid dan nifas. Syarat suci di antara haid dan nifas ataupun nifas dengan haid. Kalau berlaku dalam tempoh 60 hari 60 malam, tempoh maksimal bagi nifas, berlaku naqaq selama 15 hari, maka darah yang keluar selepas daripada 15 hari itu dihukumkan sebagai darah haid yang baru, bukan lagi darah nifas. Bukan lagi darah nifas. Sebab tu syarat nak dihukumkan sebagai darah nifas apa? Selepas daripada kelahiran keluar darah, ataupun darah keluar sebelum berlaku naqaq 15 hari 15 malam, dan darah itu tidak keluar melebihi daripada tempoh 60 hari 60 malam, barulah dihukumkan sebagai nifas. Adapun kalau darah yang keluar tu lahir tak ada darah, hukumnya wiladah. Hari pertama tak ada darah, kedua tak ada, tiga tak ada. Sampai bila? Sampai hari yang ke-20. Sampai hari yang ke-20 tak ada darah. Hari yang ke-21 umpama contoh, hari yang ke-21 baru keluar darah. Maka hari yang ke-21 ni, hari yang ke-21 keluar darah ni, darah yang keluar ni adalah darah haid. Haid yang pertama selepas kelahiran. Haid yang pertama selepas kelahiran. Kalau darah tu keluar berlanjutan sampai 40 hari, maknanya berlakulah haid bercampur dengan istihadah. Maka dia kena kembalikan kepada hukum yang berkait dengan perempuan yang haid bersambung dengan istihadah. Sebab tu syarat dia juga sebelum datang darah kuat dan lemah tidak didahului oleh suci 15 hari ataupun lebih. Kalau didahului oleh suci selama 15 hari, maka yang belakang ni bukan lagi hukumnya nifas. Nanti dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham situ dah? Tu kena ingat baliklah. Tu mana bab asas pada bab nifas tu kita kena ingat, jangan lupa. Okey, terkadang orang tak berapa nak perhatikan. Sebab tu kita kena tanda baik-baik. Pukul berapa kita lahir? Pukul berapa kita melahirkan? Contohnya melahirkan pada hari yang pertama pada pukul 4 petang. Tu kena tanda. Okey, pukul 4 petang kita tanda. Hari kelahiran hari pertama. Kemudian kita kena tanda apa? Tempoh kebiasaan. Kalau kita perempuan yang ada adat, maka kita boleh tanda dah. Tahun lepas, 2 tahun lepas, berapa hari kita punya kelahiran tu, kita tanda selalu. Katakan darah keluar tu tahun lepas 40 hari, maka pukul 4 pada hari yang ke-40 tu kita tanda dah situ. Kemudian kita kena tanda lebih tu pada hari yang ke-60. Tanda lalu dah. Tanda situ dah. Tanda hari yang ke-60 tu pukul 4 PM. 4 petang tu cukup 60 hari 60 malam. Jadi kita boleh buat andaian. Andai kata kalau sampai hari yang ke-60, pukul 3.30 darah kita tak berhenti lagi. Kemudian pukul 3.50 darah kita tak berhenti lagi. Masuk pukul 4 tak berhenti lagi. Pukul 5 tak berhenti lagi. Maka darah kita tu termasuk dalam perempuan yang nifasnya berhubung dengan darah istihadah. Jadi bila berlaku yang sedemikian, dia kena kembalikan melihat kepada keadaan darah yang keluar pada sepanjang tempoh 60 hari itu. Sebab tu kena tanda baik-baik. Okey, baik. Kami sebutkan di sini, dia akan sebutkan di sini. Kami sebutkan di sini beberapa contoh praktikal. Kami sebutkan di sini beberapa contoh praktikal untuk dikiaskan dengan masalah-masalah yang lain. Ada beberapa contoh yang dia akan bagi, kemudian kita kiaskanlah dengan masalah-masalah yang lain yang akan datang. Contoh pertama, seorang perempuan melihat darah hitam. Saya padam ni dah. Okey, saya padam. Okey. Contoh yang pertama, seorang perempuan melihat darah hitam selepas bersalin selama 20 hari. Kemudian dia melihat darah merah selama 50 hari. Maka ia telah mengalami istihadah dalam nifas yang dapat membezakan sifat darahnya. Contoh yang pertama. Contoh satu dah. Bilangan hari.
Okey. Contoh yang pertama, dia kata seorang perempuan ni dia melihat darah selepas daripada bersalin 20 hari. Darah yang keluar berwarna hitam. Okey, 20 hari darahnya berwarna hitam. Kemudian selepas daripada hari yang ke-20, yakni hari yang ke-21, dia melihat darah keluar warna merah berlanjutan sampai 50 hari berwarna merah. Okey. Maka ia telah mengalami istihadah dalam nifas yang dapat membezakan sifat darahnya. Kenapa istihadah? Lihat. Sebab keseluruhan darah yang keluar ialah 70 hari. Yakni melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas. Maksima nifas berapa? 60 hari 60 malam. Darah yang keluar 70 hari. Okey, baik. Maknanya dia perempuan yang mustahadah dalam nifas. Istihadah fin nifas. Maknanya berlaku istihadah dalam nifas. Kemudian apa lagi? Maklumat dia bagi, dia ni termasuk dalam perempuan yang dapat membezakan sifat darahnya. Mana dia dapat bezakan sifat darahnya? Sebab darah yang keluar ni ialah dua sifat. Okey, dua sifat. Dua sifat. Hitam dan juga merah. Darah hitam, darah merah. Maka dia termasuk dalam perempuan yang mumayyizah. Jadi kita kena tentukan. Dia ni apa ni? Mustahadah mumayyizah. Dalam bab apa ni? Baru pertama kali. Baru pertama kali melahirkan. Kemudian keluar darah 70 hari. Jadi dia termasuk dalam perempuan mubtada'ah mumayyizah. Mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Perempuan yang istihadah kemudian baru pertama kali dan dia boleh membezakan sifat darah. Okey, jadi hitam 20 hari, merah 50 hari. Oleh itu darah nifasnya ialah 20 hari darah kuat yang hitam dan darah lemah iaitu 50 hari darah merah dihukumkan suci. Dihukumkan tamyiz dalam contoh ini kenapa? Terdapat syaratnya iaitu darah kuat tidak melebihi 60 hari. Jadi hukum darahnya apa? Yang hitam dihukumkan sebagai nifas. Yang ni nifas. Okey. Yang merah ni hukumnya apa? Hukumnya suci. Mana suci tapi istihadah. Istihadah. Okey. Suci istihadah. Okay. Kenapa dihukumkan hitamnya sebagai nifas? Kerana menepati syarat tamyiz. Apa syarat tamyiz? Darah hitam tak melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas iaitu 60 hari 60 malam. Jadi nifasnya berapa hari? 20 hari saja. Selebihnya dihukumkan suci. Oleh kerana dia ni perempuan yang baru pertama kali, okay, dia ni perempuan yang baru pertama kali, maka ketika dia melihat darah daripada hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-20 ni dia tak boleh sembahyang lah. Sama hukum seperti perempuan nifas. Sampai sama dengan perempuan nifas. Baik. Kemudian dia melihat darah merah, tak boleh sembahyang lagi. Tak boleh sembahyang lagi. Sampai bila? Sampai hari yang ke-60. Hari yang ke-60 daripada sini. Daripada permulaan sampai hari yang ke-60 ni dia masih lagi tak boleh sembahyang. Apabila masuk pada hari yang ke-61, darahnya tak berhenti lagi, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi dan dia wajib untuk solat dah. Okey, dia wajib untuk solat. Yang selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Okey, baik. Lagi apa patut dia buat? Bermula daripada hari yang ke-21. Hari yang ke-21. Sebab hitam 20. Masuk hari yang ke-21 ni keluar darah merah. Daripada hari yang ke-21 sampai ke mana? Sampai kepada hari yang ke-60 ni. Sampai kepada hari yang ke-60 wajib qada. Dia wajib qada semula solatnya. Banyaklah ustaz. Memang banyaklah nak buat macam mana. Dia wajib qada, tapi bukanlah qada tu cara bersegera. Mana dia wajib qada lah bermula daripada hari yang ke-21 sampai kepada hari yang ke-60.
Sebab apa? Sebab bermula daripada hari yang ke-21 sampai hari yang 60 ni dia dihukumkan dengan perempuan yang suci. Sebab ni baru pertama kali berlaku kepada dia. Adapun nanti kalau berlaku pada kelahiran yang lagi akan datang, dia ada adat dah, kena tanda adat ni. Pada kalau berlaku lagi kelahiran yang lagi akan datang, contohnya masuk kepada hari yang ke-21, kalau keluar darah merah, dia boleh melihat kepada adat dia sebelum. Boleh melihat pada adat di mana sama dengan perempuan yang mengalami masalah istihadah dalam haidnya ataupun haid dalam istihadah. Okey. Jadi contoh yang pertama, darah hitamnya selama 20 hari dihukumkan sebagai nifas, selebihnya dihukumkan sebagai istihadah. Jadi dia tak boleh nak ambil lah sampai hari yang ke-60 saja. Hari yang selepas ni dianggap sebagai suci, yang dia tak nak qada, dia kena qada lah. Sebab tu dia kena perhatikan baik-baik. Kalau berlaku darah keluar, jangan kita anggap, pantang tak habis lagi ni. Kenapa? Darah tak habis lagi ni. Dah berapa hari? 90 hari. Ui, lama tu. Tu bukan pantang lagi, maknanya lebih daripada tempoh. Maknanya kalau darah tak berhenti lagi sampai hari yang ke-90 tu, tu dah menunjukkan adanya tanda masalah ni lah. Adanya tanda masalah berlakunya istihadah dalam nifas. Okay. Itu contoh yang pertama. Okey, baik. Contoh yang kedua, seorang perempuan, okey. Contoh yang kedua, seorang perempuan melihat darah selepas bersalin. Seorang perempuan melihat darah selepas bersalin selama 2 hari, kemudian naqa' 15 hari. Seorang perempuan dia melihat darah selepas bersalin selama 2 hari. Okey, nanti kita buat contoh dia. Kemudian berlaku naqa' selama 15 hari. Kemudian darah hitam 20 hari. Kemudian merah 50 hari. Okey, itu. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia kata 2 hari darah keluar warna hitam. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Berlaku naqa'. Berlaku naqa'. Naqa' mana tak keluar darah lah. 15 hari. Naqa' 15 hari. Kemudian diikuti dengan 20 hari warna hitam. Keluar lagi 20 hari hitam. Okey. Kemudian diikuti dengan 50 hari merah. Okey. 50 hari merah. Okey, baik. Maka dia kata sini, maka 2 hari yang pertama adalah darah nifas. Okey. 2 hari yang pertama ni dihukumkan sebagai nifas. Okey. Kemudian naqa' 15 hari ni hukumnya suci. Naqa' dihukumkan suci. Okey. Kemudian darah yang datang selepas itu, ia dianggap mengalami istihadah dalam haid yang tidak cukup satu syarat tamyiz. Kenapa? Kerana darah yang kuat melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Dalam masalah yang belakang ni, dia ni, contoh yang kedua, dia keluar darah 2 hari. 20, 50, 72 campur dengan 15 naqa' dia ni. Campur dengan naqa' dia. Tetapi di sini hukumnya apa? Cuma 2 hari saja dihukumkan sebagai nifas.
Cuma 2 hari saja dihukumkan sebagai nifas, walaupun selepas daripada nakok ni keluar darah hitam sama seperti ni. Kenapa yang belakang ni tak dihukumkan nifas juga? Sebab ada tempoh nakok yang berlaku 15 hari dalam tempoh maksima bagi nifas. Apabila berlaku nakok, yakni darah berhenti dalam tempoh maksima bagi nifas tu 60 hari 60 malam, maka darah yang keluar selepas 15 hari daripada tempoh suci tu dipanggil sebagai darah haid ni yang baru. Sama seperti tadi. Contoh kita buat. Perempuan lahir hari pertama tak ada darah. Kemudian darah yang keluar hari yang keberapa? Hari yang ke-16. Maka hari yang ke-16 tu tak dihukumkan sebagai darah nifas, tetapi dihukumkan sebagai darah haid. Kenapa begitu? Sebab selepas daripada kelahiran berlaku tempoh nakok selama 15 hari 15 malam. Maka 15 hari 15 malam itu dinamakan sebagai tempoh suci. Jadi hari yang ke-16 tu dihukumkan sebagai haid. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang perempuan dia keluar darah selama macam ni 2 hari. Okey, dia keluar darah 2 hari warna hitam selepas kelahiran. Kemudian dia tak keluar darah. Hari ketiga tak keluar. Sampai kepada hari yang ke-17 tak keluar darah. Sampai hari yang ke-17 tak keluar darah, masuk pada hari yang ke-18 keluar darah. Maka hari yang ke-18 tu bukan lagi darah nifas dah. Bukan lagi darah nifas, tetapi dihukumkan sebagai darah haid. Jadi nifasnya berapa? 2 hari saja. Kemudian selepas daripada nifas ni berlaku nakok, namakan sebagai suci. Okey, sebagai suci. Baik, kemudian yang belakang ni pula 20 hari hitam, kemudian merah 50 hari, mana 70 hari. 70 hari ni dikembalikan kepada masalah haid yang berhubung dengan istihadah. Haid yang berhubung dengan istihadah. Dia panggil istihadah dalam haid sebab dia berhubung. Okey, dia berhubung. Jadi kalau kita lihat keadaan ni, perempuan ni termasuk dalam perempuan apa ni? Perempuan yang mustahadah. Kalau dia ada adat, maknanya mustahadah mu'tadatun ghairu mumayyizatun. Dia termasuk dalam perempuan yang ada adat. Kemudian apa lagi? Kemudian dia ni tak boleh nak membezakan sifat darahnya. Dia tak boleh nak membezakan sifat darahnya. Okey, dia tak boleh nak bezakan sifat darahnya. Lagi satu, kenapa? Kerana dia tak menepati syarat-syarat tamyiz. Dalam bab ni, walaupun dia ada 2 sifat darah ni, dia ada 2 sifat darah, hitam dan merah. Ni jangan tengok sini sebab ni dah nifas dah habis. Ni bab haid. Dia kembali ke bab ni, masuk hukum haid. Sekarang ni 70 hari ni dia masuk kembali kepada masalah perempuan yang mustahadah mu'tadatun ghairu mumayyizatun. Okey? Kenapa ghairu mumayyizah? Sebab darah yang keluar tidak menepati syarat-syarat tamyiz. Dia tidak menepati syarat-syarat tamyiz. Apa syarat-syarat tamyiz? Salah satunya darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Sekarang darah ni 20 hari. Sudah lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi mana syarat tamyiz tak dipenuhi. Masalah ni dikembalikan kepada hukum mustahabah. Kalau dia pertama kali maknanya mubtada'a ghairu mumayyizatun. Kalau dia adat maka dikembalikan kepada mustahabah mu'tada ghairu mumayyizatun. Okey, kalau ghairu mumayyizah maka dikembalikan kepada adat sebelumnya. Dikembalikan kepada adat sebelumnya. Umpama contoh kita ambil. Okey, adat sebelumnya, katakan dia haid sebelum daripada bersalin ni, haid 7 hari ditambah dengan suci 23 hari. Maknanya 30 hari. Okey? Tu dia punya haid. Jadi dalam tempoh 70 hari ni dia kena buat macam tu. Okey? Bermula daripada 70 hari ni, maka dia kena ambil 7 hari haid yang pertama ditambah dengan 23 hari suci 30 hari pertama ni, ni kitaran haid dia. Haid 7 hari. Kemudian baki lagi macam tu juga. 7 hari tambah 23 hari dianggap sebagai suci. Kemudian 30 hari. Maka 10 hari yang terakhir tu dianggap sebagai haid. Okey. Kenapa? Kerana dia berhenti pada waktu yang tidak melebihi daripada tempoh 15 hari 15 malam. Okey, sebab tu dia kembali kepada ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah kalau berlaku macam ni dia kembali kepada daur dia, pusingan haidnya. Dia tak ambil tamyiz sebab tak boleh nak ambil tamyiz. Okey. Jadi kena ingatlah bila berlaku nakok selepas daripada berhenti nifas,
Kalau berlaku nakak 15 hari 15 malam, maka dihukumkan sebagai darah, seterusnya dihukumkan sebagai haid. Kalau kurang daripada 15 hari dan malam, maka darah selepasnya boleh dihukumkan sebagai nifas. Boleh dihukumkan sebagai nifas. Itu kita kena ingat baik-baik situ. Baik. Okey. Contohnya kalau ada perempuan. Contohnya ada perempuan dia berhenti pada hari yang ke-50 dah. Dia berhenti pada hari yang ke-55. Hari yang ke-55. Setelah 55 hari dia keluar darah, kemudian darahnya berhenti. Kemudian keluar lagi darah bila? Seminggu selepas tu. 7 hari selepas tu. 7 hari. Okey, 7 hari nakak. Okey, 7 hari nakak. Ini 50 hari ni makna nifas keseluruhannya. Okey, nifas keseluruhannya. Baik, 7 hari nakak. Kemudian pada hari yang ke-8 tu keluar pula darah 10 hari. Keluar darah 10 hari warna hitam katakan. Okey, warna hitam. Jadi macam mana kes yang ni? Kes yang ni 50 hari ni semua dihukumkan sebagai nifas, nakak ni dihukumkan sebagai suci, 10 hari yang belakang hitam ni dihukumkan sebagai haid. Dihukumkan sebagai haid. Kenapa? Kerana darah yang keluar selepas daripada sempurnanya 60 hari 60 malam, bila ada berlaku nakak maka dihukumkan sebagai haid. Dia tak dihukumkan sebagai istihadah. Tapi kalau berhubung, contoh berhubung macam mana pula? Katakan pada hari yang ke-55, kemudian hari yang ke-58 ataupun hari yang ke-59. Hari yang ke-59 keluar lagi darah. Okey, keluar lagi darah warna hitam. Kemudian berhubung dengan hari selepasnya. Barulah dihukumkan sebagai perempuan yang nifas dalam istihadah, nanti dikembalikan kepada masalah yang sebelum ni kita bincangkan. Okey, sebab tu kena tanda baik-baik pada hari yang terakhir tu, kita kena tanda betul-betul. Kalau berhubung, maka dia jadi perempuan istihadah. Kalau pada hari yang ke-60 tu dia tak berhubung dengan hari yang ke-61, maka waktu berhenti walaupun seketika dihukumkan sebagai pemisah untuk dijadikan sebagai haid ni yang baru selepas daripada hari yang ke-60 tu. Kalau berhubung terus, istihadah. Kalau ada berhenti seketika, dihukumkan sebagai haid ni yang baru. Itu contoh yang kedua dah. Contoh yang kedua maknanya yang belakang ni tak dihukumkan sebagai nifas, tapi dihukumkan sebagai haid yang baru. Jadi haid ni kena kembali melihat kepada perempuan bab istihadah dalam haid yang sebelum ni. Baik, contoh yang ketiga, jika ia melihat darah, jika ia melihat darah perang selepas bersalin selama 20 hari. Selepas dia bersalin 20 hari, dia melihat darah ketika dia melahirkan, kemudian dia melihat darah perang selepas bersalin selama 20 hari. Kemudian 40 hari darah hitam, kemudian 20 hari darah merah. Maka hukumnya, dua darah yang pertama iaitu perang dan hitam adalah darah nifas. Kerana apa? Kerana mustahil dihukumkan nifas darah hitam sahaja tanpa darah perang. Okey. Kita baca dulu, nanti kita tunjuk contoh sini. Mustahil dihukumkan nifas darah hitam sahaja setelah berlalu 15 hari. Jika dihukumkan hitam sahaja nifas, bermakna darah perang 20 hari dalam contoh di atas dihukumkan suci. Dan bila dihukumkan suci, maka menyalahi syarat nifas, iaitu mestilah darah nifas yang keluar itu sebelum berlalu suci 15 hari dari tempoh kosong rahim. Jika darah keluar selepas berlalu 15 hari, maka bukan nifas tetapi darah haid. Kita lihat sini dia punya contoh. Okey. Contoh yang ketiga, okay. 20 hari keluar darah warna perang. Selepas lahir dia lihat darah warna perang. Perang ni darah lemah lah. Okay, kemudian diikuti dengan darah yang kuat 40 hari. Kemudian darah hitam 40 hari.
40 hari hitam. Kemudian diikuti dengan merah 20 hari. Merah, hitam. Okey. Okey. Hukumnya apa? Maka dua darah yang pertama iaitu perang dan hitam adalah darah nifas. Hukumnya dijadikan darah perang sebagai darah nifas bersama dengan darah hitam juga dijadikan sebagai darah nifas. Kalau kita lihat pada kaedah yang sebelum ni kita bagi tahu, kalau darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat 15 hari ataupun lebih, maka darah lemah ni dijadikan sebagai nifas bersama dengan darah yang kuat. Itu kaedah yang pertama. Kalau darah lemah sebelum daripada darah kuat kurang daripada 15 hari, maka darah yang lemah ni dihukumkan sebagai sebagai suci. Okey. Jadi di sini kita lihat darah lemah ni 20 hari, mana lebih daripada 15 hari 15 malam. Okey. Kemudian keluar darah hitam selepas tu 40 hari. 40 hari maka dihukumkan sebagai hitam nifas. Jadi nifasnya berapa? 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Kemudian darah yang keluar selepas daripada darah hitam tu, selepas daripada darah hitam ni dihukumkan sebagai apa? Sebagai istihadah lah. Istihadah. Okey. Istihadah. Okey, jadi maknanya nifas di mana? 20 hari dan 40 hari saja. Okey, sebab tu dia kata dalam nota kaki tu mustahil dihukumkan nifas darah hitam saja setelah berlalu 15 hari. Maknanya mustahil nak dihukumkan hitam saja sebagai darah nifas setelah berlalunya tempoh darah perang ni melebih daripada 15 hari saja. Jika dihukumkan hitam saja nifas, bermakna darah perang 20 hari dalam contoh di atas dihukum suci. Kalau kita cuma ambil darah hitam saja sebagai nifas, maknanya kita akan hukumkan darah perang sebagai suci. Sedangkan kalau kita lihat kaedah asalnya, kita nak menghukumkan darah hitam, darah yang keluar sebagai nifas, syaratnya apa? Tidak melebihi daripada tempoh 15 hari 15 malam. Kalau berlaku tempoh suci 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar ni dia tak boleh hukum nifas lagi. Maka dihukumkan sebagai darah haid yang kedua, darah haid yang pertama selepas kelahiran. Kerana itulah darah perang yang 20 hari ni dihukumkan sebagai darah nifas bersama dengan darah hitam. Dihukumkan sebagai darah nifas bersama dengan darah hitam. Maka darah merah yang belakang ni barulah dihukumkan sebagai istihadah. Dihukum sebagai istihadah. Kalau ada yang ada kitab tu boleh tengoklah dia punya raja tu. Okey, jadi tidak boleh dihukumkan hitam saja, dihukumkan nifas dan perang dihukum suci. Kerana apa? Kerana menyalahi syarat nifas, iaitu tidak boleh dipisahkan oleh suci 15 hari dan malam. Dah 20 hari dah. Ni 20 hari. Kalau ni kita anggap sebagai suci, maka yang ni bukan haid lah. Yang ni bukan nifas lah. Yang ni dihukumkan sebagai haid. Kenapa? Kerana telah melalui tempoh suci melebihi daripada 15 hari 15 malam. Sebab tu perang ni dihukumkan sebagai haid, sebagai nifas juga. Itu contoh yang ketiga. Dan contoh yang keempat, okey. Contoh yang keempat, jika ia melihat darah merah, okey. Jika ia melihat darah merah, jika ia, kalau macam ni dia tak perlu qada lah. Dia tak perlu qada solat. Kenapa? Keseluruhan 60 hari 60 malam ni dihukum sebagai nifas. Yang ni saja dihukum sebagai istihadah ni. Yang ni kena jagalah, dia kena sembahyang lah lepas daripada ni. Tapi tak perlu qada. Kenapa? Cukup 60 hari 60 malam. Jika ia melihat darah, yang contoh yang keempat, jika ia melihat darah merah selepas bersalin selama 15 hari, kemudian hitam 40 hari, kemudian merah atau perang keluar berterusan melebihi 60 hari, maka dua darah yang pertama iaitu 15 hari darah merah dan 40 hari darah hitam adalah nifas. Kenapa? Kerana alasan yang sama dalam contoh yang lepas lah. Yang ini contoh yang ketiga. Manakala darah selepas itu semuanya dihukum suci. Dalam masalah yang keempat ni pula, contoh yang keempat,
Contoh yang keempat, merah keluar 15 hari. Okey. Kemudian hitam 40 hari. Belakang tu baru keluar warna perang 10 hari. Melebih daripada 60 hari. 10 hari warna perang ataupun merah. Warna yang lebih lemah lah. Okay. Jadi hukumnya apa? Hukumnya dijadikan darah merah dan hitam ni sebagai nifas. Yang ni nifas, yang ni pun nifas. Yang belakang ni baru dianggap sebagai suci. Yang belakang dianggap sebagai suci. Sebab apa yang depan ni dianggap sebagai nifas? Kerana darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat ni, dia keluar 15 hari ataupun lebih daripada 15 hari. Kerana tak boleh dianggap sebagai suci. Kalau dianggap sebagai suci, 15 hari sebagai suci, maka selepas daripada ni, yang ni tak boleh dihukumkan sebagai nifas. Dia akan dihukumkan sebagai haid. Dihukumkan sebagai haid. Okey, kerana itulah dianggap sebagai suci. Ini sebagai nifas, yang ni pun nifas, yang ni suci. Beza ni dengan ni mana? Yang ni dia kena qada. Cuma yang ni dia kena qada. Qada berapa hari? Qada 5 hari. Kenapa 5 hari? Sebab nifasnya ditambah 2 ni baru ada 55 hari. Baki 5 hari nak sampai ke hari yang ke-60 ni, dia wajib qada. Wajib qada solatnya semula. Okey, wajib qadanya semula. Okey, baik. Jadi kita perlu ingat beberapa perkara, mungkin di sini dia tak letak, iaitu syarat nak menggabungkan dua warna ni. Nak gabungkan dua warna dalam satu apa kita panggil, dalam satu daur dia. Nak hukumkan kedua-duanya sebagai nifas, syaratnya apa? Darah kuat ni bila dicampurkan dengan darah lemah tidak melebihi daripada 60 hari 60 malam. Kalau lebih daripada 60 hari 60 malam, maka tak boleh lah. Tak boleh dihukumkan sebagai kedua-duanya sebagai nifas, tak boleh. Umpama contoh dah. Okey, contohnya kalau kita lihat darah yang hitam ni, darah hitam dia keluar 50 hari. Darah hitam 50 hari ditambah dengan darah merah 15 hari dan semalam, ada 65 hari. Maka keseluruhan ni hukumnya dikembalikan kepada bab yang lagi akan datang, iaitu perempuan yang mustahadah, kemudian dia tu sama ada mubtada', yang dalam bab ni dia mubtada'a, kemudian ghairu mumaizah. Dia termasuk dalam ghairu mumaizah. Kenapa ghairu mumaizah? Kerana darah hitamnya keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Tempoh dicampurkan tu keluar melebihi daripada 15 hari 15 malam. Okey, habis itu. Okey, ni contoh yang keempat. Jadi nifasnya 15 dan juga 40 hari. Merah dan juga hitam. Baik, contoh yang terakhir iaitu contoh yang kelima. Dalam bab ni kita habiskan sebelum masuk bab yang kedua. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima, jika ia melihat darah hitam selepas bersalin. Okey, jika ia melihat darah hitam selepas bersalin, kemudian darah merah, kemudian darah kuning keluar berterusan melebihi 60 hari. Maka hukum istihadah perempuan ini sama seperti hukum perempuan yang melihat darah kuat, kemudian lemah, kemudian terlebih lemah. Kuat, lemah, kemudian terlebih lemah. Seperti mana dalam bab haid. Hukumnya ialah darah kuat dan darah lemah adalah nifas dengan syarat jumlah himpunan kedua-dua darah itu tidak melebihi sebanyak-banyak nifas. Manakala darah selain itu dihukumkan suci, maka dalam contoh ini nifasnya ialah darah hitam dan darah merah, kerana jumlah kedua-duanya tidak melebihi 60 hari. Dan darah selain kedua-dua ini dihukumkan suci. Kalau ada perempuan yang keluar darah, okay, contoh yang kelima. Contoh yang kelima dah. Contoh yang kelima, seorang perempuan keluar darah 40 hari. 40 hari keluar darah hitam.
Okay, 40 hari keluar darah hitam, kemudian 10 hari keluar darah merah, diikuti dengan darah kuning 15 hari. Darah kuning. Okay. Okay. Dalam kes ni, apa yang dapat kita lihat? Bersusun 3 sifat darah. Bila seorang perempuan dia melihat darahnya tu keluar dengan satu sifat yang pertama kuat, kemudian lemah, kemudian sangat lemah. Dalam bab haid pun ada kan sebelum ni? Dalam bab haid pun ada dihukumkan. Kuat, lemah, sangat lemah. Okey? Syarat dia apa? Nak dijadikan kuat dan lemah tu sebagai haid. Pertama sebagai haid lah, kalau kita lihat dalam bab haid tu, dalam muka surat 81, syarat dia apa? Syarat dia himpunan darah di antara kuat dan lemah tak melebihi daripada 15 hari 15 malam. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, himpunan darah di antara kuat dan lemah tidak kurang daripada 24 jam. Kemudian darah kuat mesti keluar terlebih dahulu. Kemudian darah kuat dan darah lemah ni dia berhubung. Tidak ada nafak. Kalau ada nafak tak boleh. Itu dia punya syarat. Sama juga dalam nifas pun macam tu. Syaratnya apa? Syaratnya darah kuat dan darah lemah ni tak melebihi daripada tempoh maksima bagi nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Dalam bab ni 40 campur 10 baru 50 hari. Maknanya tak melebihi daripada 60 hari 60 malam. Kemudian darah kuat keluar lebih dahulu. Okey, kemudian darah kuat dan lemah dia berhubung. Darah kuat dan lemah dia berhubung. Maka cukup syarat tu dihukumkan hitam sebagai nifas, merah pun sebagai nifas, dan selebihnya ini dihukumkan sebagai suci. Yang ni darah perang yang belakang ataupun kuning yang belakang tu dihukumkan sebagai suci. Dihukumkan sebagai suci. Ini kaedah dia dah. Mana 40 hari, 10 hari, 15 hari. Mana 40 hari tambah 10, 50. Mana tak melebihi daripada tempoh 60 hari, 60 malam. Kemudian kuat keluar dulu, kemudian dia berhubung dengan darah lemah, maka dihukumkan hitam yang pertama, kuat ni sebagai nifas, merah ni sebagai lemah, dihukumkan sebagai nifas juga. Kemudian sangat lemah yang ni kuning dihukumkan sebagai suci. Okey, sama dalam bab haid yang sebelum ni. Okey, baik. Contoh yang terakhir, contoh yang keenam. Okey, contoh yang keenam. Katakan kalau darah merah ni, contoh yang kelima lagi, keluar darah 30 hari warna hitam. Mana merah ni tak boleh dijadikan sebagai nifas lah. Kenapa? Sebab bila dicampurkan di 70 hari, maka tak boleh dihukumkan sebagai nifas. Okey. Contoh yang keenam, jika ia melihat darah, satu lagi, jika ia melihat darah merah selepas bersalin selama 10 hari. Jika lihat darah merah selepas bersalin selama 10 hari. Kemudian 30 hari darah hitam. Kemudian 30 hari darah kuning. Maka dihukumkan dengan tamyiz. Kerana apa? Kerana perempuan ini telah mengalami istihadah dalam nifas yang dapat membezakan sifat darah. Oleh itu nifasnya 30 hari darah hitam sahaja. Manakala darah merah sebelumnya dan darah kuning selepasnya adalah darah istihadah. Darah istihadah. Contoh yang terakhir, contoh yang keenam. Okay. Dia melihat darah merah 10 hari. Merah 10 hari. Kemudian dia melihat darah hitam 30 hari. Kemudian belakang ni 30 hari warna kuning. Okay, 30 hari warna kuning. 30 hari warna hitam. Kemudian 10 hari warna merah. Okey. Dua ni dia berlainan. Okey, dua ni dia berlainan. Walaupun 3 warna tetapi berlainan cara keluar darah. Kalau kita lihat pada contoh yang pertama itu lagi, okey, dia ada bagi nota kaki, dia menyatakan kalau darah lemah
keluar sebelum daripada darah kuat kurang daripada 15 hari, maka darah lemah tu dihukumkan sebagai suci. Okey. Keadaan dia apa? Kalau darah lemah keluar sebelum daripada darah kuat kurang daripada 15 hari, maka darah lemah tu dihukumkan sebagai suci. Jadi kemudian darah kuat selepas tu dihukumkan sebagai nifas. Okey. Kemudian yang belakang ni pun dihukumkan sebagai suci. Dihukumkan sebagai suci. Jadi nifasnya mana? Nifasnya 30 hari darah hitam saja. Dia mengikut tamyiz. Darah hitam dijadikan sebagai nifas, selebihnya dihukumkan sebagai suci. Hitam saja dihukumkan nifas kerana terpisah dengan merah yang dihukumkan suci itu kurang 15 hari. Kalau lebih 15 hari, maka merah dan hitam dijadikan sebagai nifas, kuning dianggap sebagai suci. Okey, kuning dianggap sebagai suci. Jadi mana merah ni kenapa dia tak dianggap sebagai nifas? Kerana dia keluar kurang daripada 15 hari, 15 malam. Jadi apa yang patut dilakukan oleh perempuan ni? Dia wajib qada baliklah. Okey, dia hukumkan sebagai suci, maknanya dia tak perlu untuk qada yang ni. Dia cuma perlu ganti bahagian yang istihadah tu. Bahagian istihadah. Okey, baik. Okey, habis. Okey. Kemudian nanti kita akan sambung lagi pada bab yang lagi akan datang, yakni mubtada'a ghairu mumayyizah. Perempuan yang mubtada'a ghairu mumayyizah, yakni mubtada'a ialah perempuan yang tidak pernah mengalami nifas, dan maksud ghairu mumayyizah ialah perempuan yang melihat darah keluar cuma satu sifat atau tidak memenuhi syarat tamyiz. Okey, habis dulu pada bab yang pertama ni. Okey, bab yang pertama, nanti kita akan masuk pada bab yang kedua. Jadi kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh maklum semulalah. InsyaAllah kita akan cuba untuk beri penerangan semula. Okey. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.